Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala rasulihil amin habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita berbanyak-banyak menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia-Nya kepada kita. Banyak nikmat, tersangat banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang kita dikehendaki supaya bersyukur atas segala nikmat itu. Walaupun kita hitung tu tidak terhinggalah banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah pun kurniakan kepada kita ini. Walau bagaimanapun, itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini sentiasa merasai nikmat-Nya, menggunakan nikmat-Nya sebaik mungkin, sentiasa mensyukurinya. Moga-moga kita termasuk di kalangan orang-orang yang banyak-banyak mensyukuri nikmat-Nya. Kalau Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang yang bersyukur ni sikit. Kalau kita tengok akhir zaman ni, lagilah sikit orang yang merasai syukur, menyedari dan bersyukur dengan nikmat-Nya. Sebagaimana yang selalu disebut, nikmat terbesar ialah nikmat iman, nikmat Islam tu. Islam itu, iman itu paling besar. Dengan keimanan itu, mana kita sangat bersyukur dengan iman yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Dengan Islam itu, dengan segala syariat yang Allah Subhanahu wa taala taklifkan kepada kita, dengan segala ajaran yang Islam bawa itu, maknanya segala-galanya adalah nikmat. Bukannya nikmat makan, minum, sihat semata-mata. Yang paling besar ni nikmat iman, nikmat Islam. Jadi berapa orang yang pada zaman sekarang ni menyedari akan hakikat itu, dan bila dia sedar, dia kena mempergunakan nikmat itu sebaik mungkin. Jadi isu tu, itulah isu yang patut diketengahkan dalam masyarakat sekarang. Sejauh mana umat Islam di dunia sekarang ini mensyukuri akan nikmat iman dan Islam itu? Sejauh manakah masyarakat Islam di Malaysia bersyukur dengan nikmat tersebut? Kalau kita tengok sejauh manakah umat Islam ini mengambil ajaran-ajaran Islam itu, mempraktiskannya secara bersungguh-sungguh, di mana? Antara ajaran Islam yang paling penting ialah sembahyang. Sembahyang. Jadi berapa ramai yang bersungguh-sungguh menunaikan sembahyang, menjaga sembahyang 5 waktu? Berapa ramai yang meninggalkannya? Itu nampak yang itulah antara yang jelas lah
Tak, dalam masyarakat kita sekarang berapa ramai yang begitu cakna akan sembahyang itu. Berapa ramai yang secara perbandingannya, berapa ramai yang cakna pasal kerjaya. Tak, oh kerjaya mesti nak naik pangkat. Kan? Lepas 2, 3, 4, 5 tahun kerja nak naik pangkat, nak main pangkat, anugerah cemerlang dan sebagainya tak. Mesti nak anugerah cemerlang. Tak cemerlang, bukan nak sepanjang perkhidmatan tu tidak pernah sekali pun dapat anugerah cemerlang, anugerah bekerja cemerlang. Bab beragama, berapa ramai yang berfikir nak cemerlang dalam mengamalkan agama. Bab kerja, ramai orang berfikir. Inilah antara pengukur-pengukur yang boleh sedikit sebanyak kita mengukur sebenarnya sejauh manakah kita ini menghargai agama kita tu. Mungkin ramai orang menghargai kerja dia, tapi berapa ramai yang menghargai agama dia tu. Berapa ramai orang takut dibuang kerja, tapi berapa ramai orang yang takut tidak, agama tidak mengiktiraf dia tu. Berapa ramai? Ya, berapa ramai agama Islam tidak mengiktiraf dia sebagai Islam. Mungkin tak ramai nak cakna tak. Sehingga kan dalam hadis, makna takutnya kita ni menjadi kufur, sebagaimana kita takut diri kita ini dicampakkan ke dalam api neraka. Tuan-tuan sekalian, itulah sedikit sebanyak kerana kita nak mengingatkan diri kita ini supaya sentiasa bersyukur dengan agama kita ini dan sedaya upaya untuk mengamalkannya demi untuk menjaga kelangsungan agama Islam itu di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi, sahabat-sahabat berperang tak, menggadai nyawa, menggadai nyawa untuk mempertahankan agama itu yang wujud di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menuntut daripada orang mukmin begitu juga sebenarnya. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah itu membeli daripada orang mukmin. Membeli apa? Jiwanya. Ini telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Nak jaga agama ni sehingga berperang. Kita sama kita ni nak jaga agama apa? Dengan mewujudkan syiar-syiar agama itu, dengan mengamalkan syiar-syiar agama. Dan antaranya ni sembahyang. Jadi Nabi, para sahabat berperang nak jaga agama tak. Kita dari mana dah nak jaga agama? Ada tak dalam pemikiran orang kita ni nak jaga agama? Ada tak? Payah nak cari tau. Sebab apa ni? Nak jaga agama. Sebab apa belajar ni? Nak jaga agama. Sebab apa jadi pensyarah ni? Nak jaga agama. Sebab apa jadi pensyarah? Nak jaga agama. Supaya ilmu tu ada. Apabila Islam ni diserang, boleh mempertahankan Islam dengan hujah-hujah yang hebat. Kalau kita tengok sekarang ni, dah tubik pula agama baru dah. Cuba untuk membangkitkan suatu agama yang sangat mengelirukan, agama Ibrahim, Ibrahimic religion. Okay. Ini baru di tahun lepas tak silap. Cuba diperkenalkan tak? Menggabungkan 3 agama. Menggabungkan 3 agama. Agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam di bawah payung agama Ibrahim. Sebab Nabi Musa, Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, Nabi Isa AS dengan kitab Injilnya, dan Nabi Muhammad SAW dengan kitab Al-Qurannya. Ini semuanya segala Nabi-Nabi ini semuanya akan pergi kepada Nabi Ibrahim. Jadi dia pitah ke atas tu. Pitah ke atas tu agama Ibrahim. Duduk atas. Ini kita gabungkan tiga agama ni supaya
lebih aman dunia ni. Lebih aman, lebih harmoni. Kita membangkitkan persamaan agama ini. Itu secara halusnya ke arah itu. Baru setahun dua ni, nanti akan datang ni mungkin akan dipromosikan agama ini. Dalam keadaan kalau sekiranya orang Islam ni lalai, hujah tidak kuat, dari segi pemahaman agama tidak kuat, pengetahuan agama pun tidak kukuh, maka boleh diselewengkan. Boleh diselewengkan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Islam. Dan alhamdulillah kalau kita tengok Syekhul Azhar Dr. Ahmad Tayyib ini telah menyatakan dengan tegas bahawa ini adalah suatu ajaran yang salah, songsang, sesat dan boleh membawa kepada kekufuran. Dan ulama-ulama dunia pun bersetuju dengan pandangan dia itu, dan menyokong pandangan tersebut, mendokong kenyataan sebegitu, menunjukkan ketegasan. Sebab akhir zaman ni makin banyak sesuatu yang nampak ada tu dia kaitkan dengan ajaran Islam juga. Memang kita mengiktiraf Islam ini, memang mengiktiraf Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Itu semua iktiraf. Itu adalah nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebenarnya mereka inilah yang tidak menerima. Orang Yahudi tidak menerima Nabi Isa alaihissalam dan juga tidak menerima Nabi Muhammad SAW beserta kitab-kitab yang Allah berikan kepada baginda berdua ni. Orang Nasrani pula, dia mempertikaikan Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia balik-balik itu. Ini adalah suatu yang halus, rancangan yang jahat, menyesatkan dan boleh menyesakkan dada-dada orang beriman. Jadi sesak. Sesak sebab apa? Memikirkan fitnah makin kuat sebenarnya. Lebih-lebih lagi kita memfikirkan generasi-generasi akan datang ni, orang yang tidak berapa nak menghiraukan agama kita sendiri. Beratlah. Orang belajar agama pun tidak berapa bersungguh nak mendalami agama. Anak-anak sekarang macam mana? Boleh handset tak jumpa dah mak ayah dia. Jumpa kejap-kejap aja. Apa? Duduk dalam bilik belaka. Duduk dalam bilik belaka. Itulah tuan-tuan sekalian, sedikit sebanyak senario sebelum kita masuk kepada kita belajar sedikit sebanyak pada malam ini tafsir pada muka surat, insya-Allah pada muka surat 89. Kita tengok dari sudut balaghah itu, balaghah keindahan bahasa ini. Nuqtah al-ula, tilka amaniyuhum. Tilka amaniyuhum. Tilka amaniyuhum ini dia panggil al-jumlatu al-jumlah i'tiradiyah. Al-jumlatu i'tiradiyatun wa faidatuha bayanu butlanid da'wa wa annaha da'wa kadzibah. Kat mana tilka amaniyuhum itu? Kalau kita lihat, itu adalah merujuk kepada ayat yang ke-111 daripada surah Al-Baqarah. Wa qalu
lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Kemudiannya tilka amaniyuhum. Itu di situ tilka amaniyuhum. Wa qalu, dan mereka ini berkata tidak masuk syurga kecuali orang Yahudi ataupun Nasara. Mana ayat ini yang kita baca tadi pun sangat berkait juga dengan agama hak baru tu, hak mereka Ibrahim. Ya. Dia berkait dengan Yahudi dan Nasara. Dan ni cerita dalam Al-Quranul Karim. Mereka ini mendakwa tidak masuk syurga kecuali orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Orang Yahudi kata tak masuk syurga kecuali pokok dia saja. Manakala orang Nasrani kata gitu kok, tidak masuk syurga kecuali Nasrani sahaja. Tengok. Marilah ni nak himpunkan ketiga-tiga agama ini di bawah satu agama yang lebih dominan, iaitu agama Ibrahim. Nak mari kot tu. Ada kaitan dengan ayat ni. Ya. Allah merakamkan dakwa kazibah, dakwa yang palsu, salah golongan Yahudi dan golongan Nasrani ini. Maknanya sini dia kata dia je masuk syurga, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan suatu ayat tilka amaniyuhum. Dia orang Yahudi dengan Nasrani ni tengah dan berkata-kata, di pok dia masuk syurga. Allah Subhanahu Wa Taala pun potong lalu ayat tu. Potong. Itu makna jumlah i'tiradiyah. Kalau kereta tengah lalu tu jalan tu, kita pergi lepo benda, pergi lepo beteng, bukan lepo kayu kecil. Lepo beteng, sakut selalu. Mana gitu. Tak boleh nak pergi. Itu makna i'tiradi. Mana pergi sekat. Maknanya kalau dalam konteks kita ni ada seorang yang cakap hebat pun kita potong cakapan dia. Itu maksud jumlah i'tiradiyah. Jadi Allah potong selalu. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Terus Allah Subhanahu Wa Taala potong tilka amaniyuhum. Itu adalah angan-angan mereka. Itu maksudnya jumlah i'tiradiyah. Ilmu bahasa Arab ni. Jadi jumlah i'tiradiyah ni faedah dia ialah wa faidatuha bayanu, untuk menerangkan butlani dakwa, kebatilan dakwaan mereka itu. Wa annaha, bahawa dakwaan itu, wa anna dakwa kadzibah. Dakwaan itu adalah dakwaan yang palsu. Jadi Quran merakamkan begini. Hakikatnya orang Yahudi kata dia saja masuk syurga. Orang Nasrani pun kata begitu juga. Mari-mari sekarang ni dia duduk pakak beberapa negara tu, buat agama Ibrahim. Dahsyat. Dan difahamkan, dilancarkan di, setakat saya baca tu, di UAE. Jadi sekarang ni tak tahulah, macam-macam perkara yang berlaku di negara-negara Arab sekarang, di Jaziratul Arab, sehingga kan bermacam-macam dah perkara yang dihebohkan mengenai perlakuan buruk yang dibuat oleh penguasa-penguasa Arab Saudi. Macam-macam dah kalau kita tengok sekarang. Dan memang menakutkan. Dan para ulama meneliti hadis dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku sini menunjukkan sabda Nabi Baginda sallallahu alaihi wasallam yang 1400 tahun dulu tu bertepatan dengan apa yang telah dilakukan.
bertepatan dengan apa yang dilakukan oleh pemuka-pemuka ataupun pembesar-pembesar Arab Saudi semasa. Dengan pesta, hiburan dan bermacam-macam lagi lah. Ini amatlah membimbangkan, membimbangkan. Sebab itulah kita sangat perlu untuk menjaga agama masyarakat kita, agama generasi yang akan datang. Memang perlu. Nanti sebut agama Ibrahim. Oh, betul lah tu. Agama Ibrahim tu. Ni bapa Ibrahim tu kan bapa kepada nabi-nabi. Betul lah agama dia. Apa salahnya kalau kita nak mewujudkan keamanan sejagat? Apa masalahnya? Sedangkan benda ni agenda yang halus, melibatkan politik dan sebagainya. Kalau kita tak boleh baca benda tu, politik kita buta, agama pun kita buta, tipu daya pun kita buta. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu sungguhnya Al-Quran merakamkan begitu. Lan lil abad, lil abad, selama-lamanya orang Yahudi, Nasrani tidak akan meredai kamu itu, wahai Nabi Muhammad. Sebut Nabi Muhammad, walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, sehinggalah kamu, wahai Nabi Muhammad, mengikut agama mereka. Walaupun khitabnya ditujukan kepada Nabi Muhammad, ka tu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, maksudnya adalah untuk seluruh umat Islam. Zaman kita agenda-agenda Yahudi dan Nasrani ikut sedikit demi sedikit umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpengaruh, mengikut jejak langkah mereka itu, masuk dalam perangkap, sehingga kan mereka ini masuk kepada lubang biawak pun kita akan mengikutnya. Itulah kebimbangan yang akhir zaman ini yang sangat menyesakkan jiwa orang-orang yang mukmin. Kemudiannya, noktah yang kedua dari sudut balaghah ayat yang kita bacakan sebelum ini, qul hatu burhanakum. Ayat yang ke-111 juga tu, dari surah Al-Baqarah, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, Allah perintahkan Nabi Muhammad supaya kata kepada puak-puak Yahudi dan Nasrani itu, bawalah hujah kamu. Hujah apa? Atas dakwaan dia kata puak dia je masuk syurga. Bawa hujah kamu sekiranya kamu betul dalam dakwaan kamu. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Muhammad minta dengan Yahudi dengan Nasrani itu bukti atas kebenaran dia tu. Minta bukti. Cari bukti. Maksud apa tu? Maksud benar-benar ada bukti ke? Bukan. Itu adalah al-amru huna, perintah di sini, iaitu perintah supaya Nabi Muhammad minta bukti kepada mereka itu. Bukan mereka tak ada bukti pun, minta tu sebab apa? Al-amru huna litabkiti wattaqri', adalah untuk mengutuk sebenarnya, untuk mengutuk saja, untuk mencemuh sebenarnya, dan juga untuk menegur dan juga mengutuk. Bukan sebab ada bukti, bukan begitu. Quran nak peli mereka itu, sebenarnya tak ada bukti. Dan hakikatnya Yahudi dengan Nasrani dia tahu pun.
Bukan ada bukti pun dengan mereka itu. Dia tahu tak ada bukti, tapi dia buat dakwaan palsu. Dan kalau ada bukti buat hari lah. Kadang-kadang kita begitu juga tak? Kita tahu orang tu tak ada bukti pun, tapi dia cakap. Dan kalau ada bukti buat hari lah. Sebenarnya bukan kita nak suruh dia buat bukti pun, kita nak mengutuk dia itu, nak mencemuh dia itu. Sebab kita tahu dia tidak ada bukti pun. Begitu. Dalam konteks ini begitu. Allah perintahkan Nabi Muhammad supaya minta bukti. Sedangkan Allah Maha mengetahui memang dia tak ada bukti. Jadi minta bukti itu sekadar untuk litabkit, nak cemuhmu je, nak kutukmu je, nak menunjukkan berapa salahnya mu. Begitu. Ini dah sebut balarah ni, Quran. Dan memang tak mampu pun bawa bukti, tak ada pun, palsu belaka tu. Itu bukannya bila Quran minta bukti dengan mereka itu bermakna mereka itu ada bukti. Bukan, memang tak ada. Kemudiannya an-nuqtah ats-tsalisah, poin yang ketiga, man aslama wajhahu lillah. Man aslama wajhahu lillah, khussal wajh bizikri. Disebut wajah di sini sebab apa? Dikhususkan wajah pada sebutan tadi, man aslama wajhahu lillah. Siapa yang menyerahkan wajahnya bagi Allah. Sebab apa dia guna perkataan wajah? Li'annahu, kerana al-wajah itu asyraful a'dha'. Asyraful a'dha'i. Maknanya kalau dari sudut bahasa, barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Maknanya Quran sebut wajah. Adakah maknanya kita serah wajah saja, wajah kita? Bukan begitu. Di sini disebut wajah, dikhususkan perkataan wajah kerana dari segi anggota kita ni, wajah lah yang paling mulia. Asyraful, li'annahu asyraful a'dha'i wal wajhu huna. Dan wajah, perkataan wajah di sini dalam ayat ini isti'arah, pinjaman je. Pinjaman je, sebagai pinjaman je. Ai man akbala ala ibadatillah wa ja'ala tawajjuhahu ilaihi bijumlatih. Maknanya man akbala ala ibadah, barang siapa yang berusaha kepada menyembah Allah, barang siapa yang bersegera menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan tawajjuhnya, menjadikan penghadapan, menjadikan pengadapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ilaihi, makna ilallahi bijumlatihi, secara keseluruhannya. Sebab apa sebut wajah? Sebab wajah ni adalah anggota yang paling mulia, dan segi dia menjadi simbol. Simbol, kalau kita kata kita menghadap, wajah kita menghadap kepada Ali contohnya. Kalau kita wajah kita menghadap Ali, cuba lakonkan wajah kita menghadap Ali ke mana. Bila kita menghadap Ali tu, maknanya seluruh badan kita menghadap Ali, betul tak? Bukannya kita menghadap Ali ke muka sini, lepas tu kita boleh pusing tubuh kita belah nung, tangan di belakang tu, mana boleh. Jadi bila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maknanya kita menghadap dengan seluruh badan. Bila terserah wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makna kita seluruhnya. Sebab kita memang menghadap begini, bukan muka sini, dada belah ni, perut belah ni. Jadi itu maknanya wajah itu wajah isti'arah. Maknanya untuk menunjukkan seluruh sebenarnya. Satu lagi, di wajah inilah terletaknya anggota-anggota yang
Yang hebatlah kalau kita kata telinga duduk situlah, mata duduk situlah, mulut duduk situlah. Dah, wajah ni sekali dengar duduk atas kepala ni, akal dan sebagainya. Itu maknanya simbol isti'arah. Siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyerahkan segala, semua sekali lah. Maknanya dia Islam tu, Islam semua sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beginilah dalam ayat yang ke-112 tu, orang yang masuk syurga siapa? Bala man aslama wajhahu lillahi, iaitu bahkan man aslama, siapa yang menyerahkan, yang tunduk wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia adalah orang yang baik, falahu ajruhu inda rabbih. Jadi di sini dari sudut balaghahnya, walaupun sebut wajah, jangan wajah saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sekali lah, semua sekali. Jiwa kita, perasaan kita, semua sekali menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab cara logiknya pun betul Quran sebut. Kalau kita fikir pun kita menghadap orang tu, maknanya kita menghadap habis ni. Muka tas ni boleh buat begitu. Muka menghadap kepada A, perut dengan badan kita berlonong membelakangi A. Tak boleh. Mana mari sekali package ni bila kita menghadap. Betul tak? Sekali dah ni. Kemudiannya nuktah yang keempat, inda rabbih, di sisi Tuhannya. Di sini ayat pun ayat yang ke-112 surah Al-Baqarah, falahu ajruhu inda rabbih, dan baginya, bagi orang yang baik, bagi orang yang tunduk, bagi orang yang patuh, bagi orang yang serah wajahnya, dirinya, jiwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, falahu ajruhu, maka baginya itu akan pahalanya inda rabbih, di sisi Tuhannya. Jadi balarah di sini di sisi Tuhannya. Di sisi Tuhannya. Ini pun bab salah mengkhalaf ni memang ni antara poin dia lah. Di sisi. Kalau kata saya duduk di sisi Ali, Ali ada situ, duduk di sisi Ali. Dekat dengan Ali lah. Dah. Tapi di sini di sisi Tuhannya, dah di sisi Tuhannya mana? Di sisi Tuhannya. Dah nak jadi sisi, kita nak duduk sisi Tuhan tu, hidup mikir mesti Tuhan bertempat, Tuhan ada jisim dan sebagainya. Ni bukan ni, bukan masuk begitu. Memang balhomo lah kalau bab salah khalaf bab ni balhomo. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang sabar. Macam mana bersamanya tu? Ini takwil satu golongan takwil, satu golongan tak takwil. Jadi setakat kalau saya baca dan sebagainya, bagi saya lah kedua-dua pihak ni ada keadaan masing-masing, ada hujah masing-masing, dan masing-masing nak membersihkan Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat yang menyerupai makhluk. Dari sifat yang menyerupai makhluk. Semua tu, jadi kedua golongan ni nak elok benda tu. Kalau khalaf ni, masyarakat Kelantan ni, saya nak terang, kalau bab khalaf sajalah. Khalaf ni takwil kan? Ditakwil. Sebab ditakwil sebab apa? Sebab pada bila zaman khalaf ni, ramai orang masuk Islam dah. Islam tu saya bolu lah. Jadi orang-orang ajam ni masuk Islam. Mereka ini tidak memahami bahasa Arab. Jadi nak mengelak kekeliruan itu, takut khawatir mereka ini bila kata wajhullah contohnya, bila sebut wajhullah, mereka pun tergambar wajah makhluk. Jadi tafsirlah wajah dia dengan zat Allah. Yadullah, tangan Allah. Ia takut tergambar tangan tu macam tangan-tangan makhluk. Jadi khalaf ini pun dia takwil lah makna yang sesuai dengan larah bahasa, demi untuk mengelak daripada berlakunya
perbuatan menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, tapi walau bagaimanapun, pada pandangan yang agak majoriti, pendapat yang lebih aslam, lebih selamat, iaitu pendapat salaf. Sebab salaf ni golongan awal. Golongan awal, maka mereka ini tidak mentakwilkannya, tidak mentakwilkannya. Lalu berkait dengan ayat-ayat yang dinamakan sebagai ayat mutasyabihah ini, pada mereka itu ayat itu ada makna yang tersendiri yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada makna yang tersendiri, ada maksud dia. Ada maksud yang tersendiri yang layak dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang semestinya berlainan dengan makhluk. Itu benda pegang gitu. Paling kurang kita nak pegang laisa kamitslihi syai'un. Waktu paling, waktu memang tak nak lari. Yang Allah ini adalah bersih daripada menyerupai makhluk. Waktu penting. Pasal khilaf-khilaf ulama ni, kadang-kadang kita sebagai orang awam ini tidaklah memahami sangat. Jadi yang pentingnya, Allah itu tidak sekali-kali menyerupai manusia. Macam kita belajar sifat Allah juga, Allah mendengar. Bukan nak kata Allah mendengar macam saya mendengar, mana boleh. Tapi bukan nak nafikan Allah tu tidak mendengar, tak boleh. Allah itu tetap mendengar, tapi guana Allah dengar, kan nak kata macam kita, tak boleh. Dah kalau kita kata dah Allah tak mendengar macam kita, dah Allah tak mendengar ke? Tak boleh nak kata begitu. Kan? Yang penting Allah laisa kamitslihi syai'un. Dan ulama-ulama ni, sama ada khalaf ataupun salaf, mereka ini sama-sama sebenarnya ke arah membersihkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat yang dikhawatiri salah faham hingga menyerupakannya dengan makhluk. Itulah kalau nak mendekatkan antara kefahaman kedua-keduanya lah. Kalau tak memang balah teruk balah ni. Kalau orang tak sabar orang balah memang beratlah. Pengalaman saya, mereka ini apabila berdebat memang akan hilang, akan dipengaruhi oleh emosi dan sangat ke arah mengkufurkan orang lain. Bahaya. Berlaku pecah belah di kalangan kita sendiri kalau kita biarkan ini berleluasa. Kemudiannya, jadi di sini inda rabbihi, dari sudut kita pandang dari arah manusia, dari arah kita ni, bila dikata pahalanya di sisi Tuhannya, iaitu litashrif, untuk memuliakan hamba tu. Tujuannya adalah untuk memuliakan hamba tu. Di sini adalah untuk pahalamu di sisi Tuhanmu adalah untuk memuliakan hamba itu. Di sini disebut wa wudi'al ismu rabb, dan nama Rabb ni Rabbihi inda Rabbihi, isim Rabb itu isim, iaitu nama. Tuhan itu adalah nama. Tuhan itu adalah nama. Kalau kita belajar bahasa Melayu, ni nama, ni perbuatan. Rabb itu adalah nama, isim, nama Tuhannya. Jadi diletakkan ismu Rabbi, isim, perkataan isim ar-Rabb itu mudhafan, sebagai mudhaf, sandaran ila dhamir, kepada dhamir. Dhamir ini adalah hu tu. Inda Rabbihi, hi itu nya. Di situ hanya nya itu adalah dhamir, ganti nama orang yang menyerah, man aslama, sebagai maudhi'a dhamiril jalalah, sebagai letak, makna berekar dengan nama al-jalalah, maknanya nama Allah yang mulia. Sebab apa? Liizhari, untuk menzahirkan mazidil lutfi bihi, untuk menzahirkan mazid, bertambahnya al-lutfi bihi,
kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Ini tafsiran dari sudut kita pandang dari jihad manusia itu. Allah kata orang aslama wajhahu wa huwa muhsinun, dia orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang baik dan baginya pahala di sisi Tuhannya. Sebut di sisi Tuhannya, maknanya Allah kasih kepada dia. Di sisi Tuhan tu maknanya Allah kasih pada dia. Maknanya ini dari sudut hamba tu, dari sudut hamba tu. Maknanya Allah kasih kepada dia. Ya. Lepas tu di sisi Tuhannya tu guana-guana, tak payahlah. Ya. Tak payah nak fikir benda tu. Yang pentingnya sisi-sisi dan sebagainya tu laisa kamitslihi syai'un. Tak boleh nak fikir sisi tu macam kita duduk sisi orang ke sisi makhluk yang lain, bukan. Tak payah fikir benda tu. Dari sudut kita ni adalah untuk kemuliaan. Allah memuliakan orang baik, orang yang bagus, orang yang taat kepadanya. Jadi dapat kemuliaan. Jadi Allah jaga pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Allah yang memberi pahala kepadanya. Jadi sekadar itulah saja untuk sedikit sebanyak kita memahami agama kita ini. Moga-moga menjadi saham kita di akhirat kelak. Ada kala orang ni tak berapa tak nak belajar agama, tak bersungguh cari agama. Sebab di antara perkara yang perlu dicari oleh orang Islam ialah ilmu. Ilmu memang kena cari. Keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, keampunan dia. Waktu memang kena cari dua tu. Sepanjang hayat kena cari. Keredaan dia, keampunan dia, ilmu sepanjang tu. Lepas tu berkalang hidup pula sepanjang menghadapi kehidupan ini. Dalam kita hidup sehari-hari ni, antara tonggak yang kita perlu sentiasa ingat dua. Pertama, sabar. Sabar, tonggak. Sabar. Yang kedua, ingat takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua ni, as-sabr wa taqwa min azmil umur. Di antara perkara pokok kita kena sentiasa duduk kita dalam kehidupan bersama kita semua. Dua perkara. Orang kata boleh ingat sabar, ingat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah perjalanan hari-hari kita, sebab kita hari-hari ni banyak cubaan darurat, cubaan letih, cubaan berurusan dengan orang macam-macam. Jadi ingat ni, sabar, kadang-kadang kena sabar. Ingat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak kita diberi kekuatan lah untuk sentiasa ingat dua perkara ni dalam kehidupan kita sehari-hari ni. Dalam semayang tu tak apa dah. Dalam semayang tak, dan cabaran dalam semayang ni lain, dia ada cabaran tersendiri. Cabaran berurusan dengan manusia, lain pula. Cabaran dengan diri sendiri, hari ni serabut banyak masalah, tak kening, masalah ni banyak. Masalah dengan anak, masalah dengan pasangan, masalah dengan mentua dan sebagainya, banyak. Kalau tak ingat benda ni, tengoklah tu apa yang berlaku. Bunuh diri. Tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, tak ingat Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tak ingat nak sabar, habis macam-macam. Kadar perpisahan suami isteri sangat meningkat. Dah rasa payah hidup, sempit hidup. Dah dengan masalah kewangan, kerja tak ada dan sebagainya tu. Itulah sabar dengan takwa min azmil umur. Perkara tonggak dalam kehidupan kita. Kena pesan pada khalayak yang sedikit begini dah. Tapi tak sapa ke ada orang lain. Khalayak lain tu perlu juga kita pesan. Kerana kebaikan masyarakat bererti kebaikan kita. Bagusnya masyarakat itu mana bagus kita. Teruknya masyarakat, teruk kita. Masyarakat yang teruk,
melahirkan pemimpin yang teruk. Pemimpin yang teruk, ia bukan menjadi pemimpin kepada masyarakat yang teruk itu saja. Ia akan menjadi pemimpin kepada semua masyarakat. Tak kira baik tak masyarakat, tak kira orang dalam masyarakat tu baik atau buruk, pemimpinnya hak tu. Kalau majoriti yang memilih buruk, dapat menghasilkan pemimpin yang buruk. Banyak perkara lah kalau nak bercakap mengenai masyarakat kita pada hari ini. Masyarakat dunia dengan agama barunya, masyarakat kita dengan araknya, dengan judinya dan sebagainya. Kalau kita biarkan golongan-golongan yang tidak memahami agama bercakap mengenai agama kita, itu kadang-kadang saya nak sentuh juga lah. Tak apalah, sikit lagi. Kalau bercakap bab Islam ni, orang Islam nak melaksanakan ajaran agamanya tak boleh. Tak apa boleh, kerana disekat oleh golongan-golongan yang bukan Islam. Tapi kalau bahagian dia tu, bahagian orang bukan Islam, dia kata ini hak kita untuk minum arak, hak kita untuk berjudi. Sedap pula dia kata begitu kita. Sedangkan kita hidup sekali dengan dia. Hak dia langgar, bila dia mabuk memandu, langgar tu siapa? Bukan yang langgar golongan dia saja. Kalau yang langgar orang dia saja, tak apa-apa kita nak kisah sangat. Ia akan langgar, tak kira siapa. Ya. Itu kalau logik kecil je, logik tu saja. Logik hak yang dia pun boleh nampak. Mana kita sebagai pemerintah, kita nak jaga masalah semua. Saya rasa penyakit judi, penyakit arak ni, dia kalau kita biarkan, dia umum, terkena pada semua orang. Dan sebab apa kita nak biarkan kerosakan berlaku? Itu saya pelik. Pemimpin-pemimpin agama lain boleh berkata itu hak dia. You nak biarkan orang-orang agama, penganut agama mu ni minum arak, main judi, isak dadah, mu nak biar ke? Benda tu baik ke? Tengok teori apa yang baik pun memang dia tak terima agama kita. Tapi tengoklah ada sudut maslahah tu. Jadi mabuk, molek ke mabuk balik rumah duk baloh lagi, dengan meninggalkan tanggungjawab terhadap isteri dan anak. Memang tak molek juga. Untuk masyarakat dia sendiri pun tak molek. Tapi mungkin disebabkan oleh kebencian terhadap agama Islam ni, ada kaitan larangan itu dengan larangan dalam agama Islam, benci dah lalu pada Islam, walaupun benda tu molek juga untuk dia, tapi tak ambuh juga. Ini. Jadi kita rasa pelik. Sedangkan pada hakikatnya Islam itu adalah agama persekutuan. Agama Malaysia ni disebut dalam perlembagaan. Agama Islam sebagai agama bagi persekutuan disebut di dalam perlembagaan Malaysia. Perlembagaan ni undang-undang tertinggi disebut. Maknanya kalau yang saya faham, Malaysia ni agak ada agama. Apa agama Malaysia? Islam agama Malaysia. Maknanya kalau ibaratkan Malaysia ni sebagai orang, di Malaysia itu adalah orang itu, nama dia Malaysia itu, dia ada agama dia. Agama dia apa? Islam. Cuma sekarang kita duk fikir Malaysia ni, kalau kita tahu orang lah Malaysia ni, dia ni orang Islam, tapi status dia benda orang mutakin ke, orang mukmin ke, orang muslim ke, orang munafik ke, orang asi ke, ke macam mana? Agama Islam ialah agama bagi persekutuan. Kalau kita tukar nama persekutuan tu, agama Islam ialah agama bagi ahli. Maknanya persekutuan tu, Malaysia tu, ia ada agama, iaitu Islam. Cuma dia tu, Malaysia tu, Islam dia adakah kategori orang bertakwa, orang mukmin, ataupun orang Islam sahaja, ataupun orang munafik, ataupun orang fasik? Hak mana di situ? Dah. Maknanya overallnya Malaysia ni dia ada agamanya dan Islam. Tapi kita tengok macam-macam tak lewat. Dan itulah sedikit sebanyak, ya, walaupun lebih dah masa ni sebenarnya. Tapi bila melihatkan
apa benda yang berlaku dalam masyarakat ni, rasa juga nak sebut pasal benda ni. Sebab kita ni makin hari nampak makin lemah. Sehingga orang boleh bercakap mengenai kita. Jadi sekadar itulah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.